4.1 poligon sekata. Contoh 1, antara razah berikut yang manakah merupakan sebuah poligon sekata atau poligon tak sekata? Bila kita cakap pasal poligon sekata, semua sisi mesti sama. Lepas tu semua sudut mesti sama. So sisi dengan sudut dia sama. Kalau tengok A ni, nampak tak? Sudut tiga sudut ni bukan sama. Kalau tengok, nampak ni, ni satu, ada tanda satu, ni tanda dua. Maksudnya sisi yang ni dengan ni tak sama. Jadi ni bukan poligon sekata. Sebab poligon sekata ni, sisi dia semua sisi kena sama, semua sudut kena samalah. Jadi A ni tak sekata. Kalau tengok B, okay, nampak tak? Panjang ni dengan ni sama. Dan sini dengan ni sama. Kalau poligon sekata, semua sisi kena sama. Jadi semua ni kena sama. Jadi bila tak sama, dia bukanlah poligon sekata. Ataupun poligon tak sekata lah. Okay, B. Kalau tengok C, semua sisi sama. Bila semua sisi sama, automatik semua sudut pun samalah. Jadi ini adalah poligon sekata. Kalau tengok D, nampak semua sisi panjang dia sama, sudut dia sama, jadi ianya adalah poligon sekata. Kalau tengok E, nampak tak? Sudut ni 90 darjah, tapi sudut ni bukan sudut 90 darjah. Jadi kalau poligon sekata, semua sudut kena sama. Automatik bila sudut tak sama, poligon tak sekata. Okay, mana E tadi? Dan F ni pun nampak sisi dia, yang ni sama dengan yang ni. Tapi ni dah sisi lain, dia patutnya semua sisi sama. Jadi ini pun adalah poligon tak sekata. .2 sudut pedalaman dan sudut perluaran poligon. Bila kita ada poligon, contoh kalau kita ada ni, okey. Ni adalah sudut dekat dalam, ini adalah sudut dekat luar. Di mana sudut pedalaman tambah sudut perluaran sama dengan 180 darjah. Dia garis lurus. Okey, contoh kalau kita ada segitiga, dia mestilah garis lurus. Di mana kalau sini sudut pedalaman, sini adalah sudut perluaran. Dia yang dekat luar, di mana kalau kita tambah ni, kita dapat 180. Contoh 2, segitiga yang terbentuk bagi setiap poligon. Cara kita nak tahu berapa banyak segitiga yang terbentuk, kita just tolak dengan 2 daripada sisi. Kalau dia ada 13 sisi, 13 tolak 2, ada 11 segitiga. Kalau 18 sisi tolak 2, dapat 16 segitiga. Contoh 3, hitung nilai X bagi poligon berikut. So sekarang ni, kalau tengok ni, kita kena tahu hasil tambah semua sudut pedalaman. Jadi, hasil tambah semua sudut pedalaman sama dengan N tolak 2 darab 180. Just ingat formula ni, hasil tambah semua sudut pedalaman N tolak 2 darab 180. Kalau tengok A ni, kita ada berapa ni? N ni adalah bucu ataupun sisi. Kalau tengok kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bucu ataupun 5 sudut. Jadi kita tahu jumlah dia punya sudut adalah 5 tolak 2 darab 180. Nampak tak yang ni? Okay, di mana 3 darab 180, kita dapat 540. Hasil tambah semua sudut adalah 540. Dia nak X betul. Kita tahu tambah semua ni dapat 540. Jadi, okay, kita tengok buat A ni. Jadi, kalau kita mula dari 100 ni, 100 tambah 130 tambah 60 tambah, kalau sudut petak macam ni, tak bagi tahu sudut berapa, kita tahulah ni 90 darjah. Tambah 90 tambah X dapat 540.
100 tambah 130 tambah 60 tambah 90 dapat 380. 380 tambah X sama dengan 540. X sama dengan, pindah 380 pergi belakang, dia akan jadi negatif. Tolak 380. So 540 tolak 380. 540 tolak 380. Kita dapat 160 darjah. 160 darjah. Jadi sudut X ni 160 darjah. Kalau tengok penyelesaian pun sama, 160 darjah. Okay. B, hasil tambah. Okay, sekarang ni dia nak cari X. Kita tengok dia ada 1, 2, 3, 4 sudut. Jadi hasil tambah dia, hasil tambah ataupun sudut dia sama dengan N tolak 2. 4 tolak 2 darab 180 sama dengan 2 darab 180 sama dengan 360. So kita tahu semua sudut ni, semua hasil tambah, semua sudut adalah 360. Tengok bawah ni, sudut yang bentuk persegi ni tak ada tulis ni adalah 90 darjah lah. Okay. Tambah semua, X tambah 130 tambah 60 tambah 90 sama dengan 360. Okay, X sama dengan, tambah semua ni, 130 tambah 60 tambah 90 dapat 280. So ini X tambah 280 sama dengan 360. Okay, sini dapat 280 tadi kan. Tambah 280 sama dengan 360. Jadi X sama dengan 360 tolak 280, kita dapat 80. Jadi X adalah 80 darjah. Contoh 4, hitung nilai X bagi setiap rajah berikut. Okay, ni kena ingatlah. Okay, kalau sudut pedalaman, dia punya jumlah sudut pedalaman sama dengan N tolak 2 darab 180. Ni jumlah. Kalau jumlah peluaran, yang ni memang fix 360 darjah. Tak kisahlah bentuk apa pun. Asalkan hasil tambah semua yang kat luar 360, hasil tambah semua yang kat dalam guna formula N tolak 2 darab 180. Kalau kita tengok X ni dekat luar, kita ada 3 sudut yang dekat luar. So sudut peluaran kita tahu jumlah dia 360 darjah. Tambah semua ni sama dengan 360. 120 tambah 160 tambah dengan X mestilah 360. 280 tambah X sama dengan 360. Kita nak X 280 pindah belakang, jadi negatif 280. X sama dengan 360 tolak 280, kita dapat 80 darjah. P, dalam rajah di bawah A, B, C, D, E ialah sebuah pentagon sekata. Kalau dengar pentagon, kita tahu dia ada 5 bucu lah. 5 bucu, 5 sisi. Okay. Kalau tengok pun A, B, C, D, E ni ada 5. B, C, F, E, D, F ialah garis lurus. Hitung nilai X. Okay, lagi satu. Kalau pedalaman, sudut pedalaman tambah sudut peluaran, kita akan dapat 180 darjah. Macam X ni, nampak ni untuk A ni. So ni pedalaman dia, sini peluaran. Pedalaman, peluaran, pedalaman, peluaran. Di mana dia mesti garis lurus. Garis lurus ni 180 darjah. Okey. Bila kita tengok sini sekarang ni, A, B, C, D, E ni, kita tahu semua sudut peluaran 360 darjah. Kalau kita kira sudut peluaran pentagon ni, kita dapat sudut DCF. Nampak tak? Okay. Hasil tambah peluaran sama dengan 360. Bila dia ada 5 sisi, so P ni 360 bahagi dengan 5 sisi, kita dapat 72. Di mana kita tahu sudut DCF sama dengan 72. Sebab ini adalah sudut peluaran
pentagon sekata. Dia kata ni garis lurus BCF. Jadi DCF ataupun FCD ni adalah 72. Dia nak X, kita tahu kalau kita ada segitiga. Nampak tak? Ni sama. Kalau sini 72, sini pun mesti 72. Ni X. Kita tahu X sama dengan hasil tambah segitiga adalah 180 tolak 72 tolak 72. Kita dapat 180 tolak 72. Ni 72 tolak 72 boleh lah. Ataupun 72 darab 2 pun boleh. Dapat 36. Jadi X sama dengan 36 darjah. Contoh 5, hitung nilai sudut pedalaman bagi sebuah heksagon sekata. Bila kata pasal heksagon, kita tahu 6 lah maksudnya. Okey. Kalau sudut pedalaman, jumlah sudut pedalaman sama dengan N tolak 2 darab 180. Ni jumlah sudut pedalaman. Kalau dia ada 6, okey. Kita tahu hasil tambah untuk 6 bucu adalah yang ni lah. Bila dia nak satu sudut, mestilah kena bahagi dengan berapa bucu dia ada. So, cara dia N tolak 2 darab 180 bahagi dengan berapa sudut yang dia ada. Okay, N ni adalah 6. 6 tolak 2 darab 180 bahagi 6 sama dengan 4 darab 180 bahagi 6. Ni boleh darat guna kalkulator je ni. Okay. 4 darab 180 bahagi dengan 6 dapat 120. Jadi sudut pedalaman bagi heksagon adalah ni. Ni nak formula kalau jumlah pedalaman ni bila dia nak satu sudut kena bahagilah dengan berapa sudut yang dia ada, iaitu kita punya N. Contoh 6, hitung nilai B bagi rajah di sebelah. Kita tengok semua ni sudut dekat luar. Kita tahu jumlah sudut perluaran sama dengan 360 darjah. Jadi kita tahu kalau tambah semua sudut perluaran ni patut dapat 360. Okey. Jadi ni first 30 tambah yang ni 30 tambah B, 30 tambah B tambah dengan B tambah dengan 50 tambah dengan 45 tambah 15 tambah 60 45 15 60 sama dengan 360 darjah. Yang kita boleh gabungkan, kita gabungkan B dengan B boleh gabung. B tambah B dapat 2B. Okey, nombor pun boleh gabungkan. 30 tambah 30 60, 60 tambah 50 110, 110 tambah 60 dapat 170. Ni boleh guna kalkulator lah. 170 tambah 60 dapat 230. Sama dengan 360. 2B sama dengan, so kita nak B je, yang ni pindah belakang, positif akan jadi negatif. Dapat 130. Jadi B sama dengan 130 bahagi 2 dapat 65. Contoh 7. Hitung sudut perluaran bagi sebuah oktagon sekata. Kita nak tahu berapa oktagon ni, kena tahulah berapa. Ada 8 bucu ataupun 8 sisi. Jadi kita tahu jumlah perluaran hasil tambah semua sudut perluaran adalah 360 darjah. Kita tahu oktagon sekata, jadi semua sudut adalah sama. Perluaran ni hasil tambah semualah, semua sudut adalah 360. Kita ada 8 sudut, jadi 360 bahagi dengan 8, kita dapat 45 darjah. Jadi sudut perluaran bagi sebuah oktagon. Contoh 8, hitung bilangan. Contoh 8, hitung bilangan sisi sebuah poligon sekata apabila diberi sudut pedalaman. Jadi apa formula sudut pedalaman ni? Kalau sudut pedalaman,
Kita tahu jumlah sudut pedalaman sama dengan N tolak 2 darab 180. Kalau dia nak tahu sudut pedalaman sama dengan, kena bahagilah dengan berapa sudut yang dia ada. Apa lagi? Kalau sudut pedalaman tambah sudut peluaran 180 darjah. Boleh guna mana-mana formula. Dan kita tahu jumlah sudut peluaran sama dengan 360 darjah. Sudut pedalaman 108 darjah. So, boleh nak guna formula sudut peluaran boleh, nak guna sudut pedalaman pun boleh. Tapi actually senang guna peluaran sebab formula dia memang 360 je. Tapi sudut pedalaman ni ada kena gantikan N dalam ni. Okay, tapi dua-dua boleh. Tunjuk peluaran, lepas tu tunjuk pedalaman. Okay. Kalau kita guna peluaran, kita tahu sudut pedalaman tambah sudut peluaran sama dengan 180. Jadi kita tahu 108 tambah dengan X dapat 180. X sama dengan, pindah belakang, 180 tolak 108 dapat 72. Kita tahu sudut peluaran dia sama dengan 72. Dan kita tahu jumlah sudut peluaran sama dengan ni. Jadi dia punya bilangan sudut, jumlah peluaran bahagi dengan N berapa sudut, kita akan dapat sudut peluaran. Tukar tempat. N sama dengan 360 bahagi 72, kita dapat 5. Okay, so ni N sama dengan 5. Kalau guna sudut pedalaman tadi, sudut pedalaman sama dengan ni bagi N kan. Okay, sudut peluaran sama dengan 360 bahagi dengan berapa sudut. Okay, kalau guna yang ni cara panjang lah. Okay. N tolak 2, kita tak tahu N tu apa. N tolak 2 darab 180 bahagi dengan N, kita dapat 108. Ini adalah sudut pedalaman. So, darab kat sini. N darab 180 dapat 180 N. Negatif 2 darab 180 dapat negatif 360 sama dengan N darab 108 dapat 108 N. Okay, kita nak N, kita akan pindahkan N pergi belah kiri. 180 N tolak 108 N sama dengan 360. Nampak negatif pindah jadi positif. 72 N sama dengan 360. N sama dengan 360 bahagi 72. Nampak tak? So, kita akan dapat 5. Mana-mana cara pun kita akan still dapat jawapan 5. Boleh guna mana-mana lah. Tapi kalau saya suka guna yang ni lah. Sebab 360 darab bagi N, tak payah nak kira-kira N macam ni. Tapi still akan dapat jawapan sama. Okay. (144) sudut pedalaman 144, jadi dia punya sudut peluaran sama dengan 180 tolak 144, kita dapat 36 darjah. Sudut peluaran sama dengan 36 darjah. Kita tahu sudut peluaran sama dengan 360 bahagi dengan berapa sudut dia ada, kita dapat 36. Tukar tempat, N sama dengan, bila tukar tempat N ni naik atas, 36 ni akan pergi bawah, dia akan jadi 360 per 36 dapat 10. Jadi kita tahu kalau sudut pedalaman 144 dia ada 10 sisi. Okay, boleh guna mana-mana cara lah. Nak guna sudut pedalaman, formula sudut pedalaman boleh. Nak guna formula sudut peluaran pun boleh. Contoh 9, gambar raja di sebelah ialah heksagon sekata yang dibesarkan daripada corak sebiji bola sepak. So, corak ni dia keluarkan jadilah heksagon sekata. Kalau dengan heksagon, kita tahu dia ada 6 sisi lah. Ataupun kalau kita kira sendiri P, Q, R, S, T, U ni memang ada 6.
KA hitung sudut Y. Y ni apa? Kalau tengok Y ni, sudut Y ni adalah sudut pedalaman heksagon sekata. Cara nak kira sudut pedalaman adalah sudut pedalaman sama dengan hasil tambah semua sudut adalah formula apa? N tolak 2 darab 180. Ni hasil tambah semua sudut bahagi dengan berapa sudut dia ada. So, N ni sama dengan 6. 6 tolak 2 darab 180 per 6 sama dengan 4 darab 180 bahagi 6. Kita dapat 4 darab 180 bahagi 6 120. Jadi kita tahu Y ni sama dengan 120. Macam ni, Y sama dengan 120. B. Hitung perbezaan antara Y dengan X tambah Z. So, kita dapat tadi Y sama dengan 180. Kalau kita nak cari X, X kat sini nampak tak? Kita ada segitiga ni macam ni. Mak. Sini adalah sudut pedalaman dia, iaitu sini adalah 120 darjah. Sini adalah X. Dan kita tahu kalau start sini dengan sini mesti sama. Kalau sini X, sini pun X. So, kita tahu X sama dengan 180 tolak dengan 120 bahagi 2. Ataupun 2X tambah 120 sama dengan 180. 2X sama dengan 180 tolak 120 bahagi 2. Sama je lah dua-dua ni. Okay. 60 bahagi 2 sama dengan 30. X ni dapat 30. Kalau kita tengok sekarang ni, X ni kat sini kan. Sini adalah 30 dan sini pun adalah 30. Tengok tak, garis tengah UR ni selari dengan garis dekat sini. Nampak tak? Dia berselang-sili. Kalau sini 30, sudut berselang-sili Z pun adalah 30. Jadi Z pun sama dengan 30. Dia nak beza Y dengan X tambah Z. X tambah Z sama dengan 30 tambah 30 dapat 60. Jadi perbezaan Y tolak dengan X tambah Z sama dengan 120 tolak 60 sama dengan 60.